Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 24 Jun bersama saya Firdaus Rashid Idris. Agenda dan polisi Kerajaan Sarawak dalam membawa dasar tenaga boleh diperbaharui adalah langkah yang tepat dan perlu dicontohi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed memberitahu, komitmen ini boleh dilihat dengan penubuhan Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak yang memberi fokus untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Datuk Seri Mustafa menjelaskan ini merupakan usaha Sarawak dalam menerajui agenda tenaga boleh diperbaharui dalam langkah ke hadapan. Beliau berkata demikian pada Majlis Penutupan Jerayawara Sarawak Perkhidmatan serta Peralatan Minyak dan Gas OGSE di Pusat Konvensyen Borneo Kuching semalam. Menurutnya lagi, Kerajaan Persekutuan melalui Perbadanan Sumber Petroleum Malaysia MPRC telah memulakan geran pembangunan OGSE dengan dana berjumlah 25 juta ringgit dalam tempoh 5 tahun bermula 2021 hingga 2025. Ujarnya sejumlah 30 buah syarikat telah menerima kelulusan untuk bantuan itu dengan hampir 7 juta ringgit setakat ini dan kira-kira 20% merupakan syarikat yang berpangkalan di Sarawak. Industri sektor perkhidmatan serta pelaratan minyak dan gas OGSE di Sarawak perlu memanfaatkan peluang pelaksanaan di bawah geran pembangunan OGSE. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ini termasuk promosi ekspor dan pembangunan modal insan. Berucap pada Majlis Penutupan Jerayawara Sarawak OGSE di Pusat Konvensyen Borneo Kuching semalam, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut menekankan agar syarikat OGSE di negeri ini mengamalkan tahap kesihatan, keselamatan dan alam sekitar HSE yang tinggi sesuai dengan standard persekitaran sosial dan tadbir urus ESG. Beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah diperkenalkan di bawah Pelan Hala 7 Industri OGSE Kebangsaan 2021-2030 untuk memudahkan syarikat OGSE untuk beralih ke nilai yang lebih tinggi. Katanya, inisiatif tersebut akan membantu pemain industri yang sedia ada untuk memanfaatkan kecekapan dan mengembangkan perniagaan secara mampan untuk bersaing di luar negara, meluaskan aliran industri dan menambah keuntungan. Premier Sarawak itu juga yakin Jerayawara ini telah memberikan pendedahan lebih banyak tentang hala tuju yang lebih strategik kepada Sarawak dalam memastikan kelestarian nilai untuk industri minyak dan gas, sekaligus sebagai platform bagi menandakan permulaan kerjasama yang mantap untuk syarikat OGSE di Sarawak dalam mewujudkan tenaga yang mampan, mampu milik dan boleh dipercayai untuk masa hadapan. Kes COVID-19 varian Omicron yang mudah berjangkit iaitu BA.2.12.1 dan BA.5 dikesan menular di Sarawak baru-baru ini. Pengarah Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti IHCM Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Dr. David Pereira berkata, dari 1 Mac hingga 16 Jun tahun ini, sejumlah 1,229 sampel kes positif telah diuji dan didapati kesemuanya dikesan sebagai B11529 Omicron, varian membimbangkan. Beliau berkata demikian dalam laporannya kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak di Kuching semalam. Menurut Dr. Pereira, lagi sampel-sampel berkenaan mewakili kes-kes positif di seluruh negeri. Jelasnya lagi daripada jumlah tersebut, BA2 terus menjadi subvarian yang menular secara dominan selain sub-keturunannya yang kecil turut dikesan. Walau bagaimanapun tambahnya pada minggu terakhir Mei lalu, pihaknya telah mengesan kejadian pertama BA2121 yang mudah berjangkit melalui satu kes di Kuching, manakala BA5 pula telah dikesan melalui satu kes di Sibu. Dr. Pereira menambah Organisasi Kesihatan Dunia sebelum ini telah menandakan kedua-dua sub-keturunan tersebut sebagai sangat menular dengan kadar transmisi yang lebih pantas berbanding induk Omicron VOC. Sehubungan itu, beliau menyeru orang ramai untuk peka dengan risiko peningkatan kadar jangkitan di negeri ini. Tegasnya, mereka juga dinasihatkan untuk mendapatkan suntikan penggalak jika belum melakukannya, terutamanya bagi individu yang mempunyai komorbiditi dan mereka yang berumur 60 tahun ke atas.
Walaupun mengikuti arus pemodenan, masyarakat tidak seharusnya melupakan adat dan budaya mereka sendiri dan ianya perlu terus dihidupkan, lebih-lebih lagi dengan penglibatan golongan belia. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus berkata, sebagai generasi pelapis, golongan belia perlu mengetahuinya supaya tidak pupus oleh arus pemodenan. Datuk Rozi menjelaskan kehadiran setiap bangsa dan kaum dalam sesebuah masyarakat itu akan menonjol dengan keunikan adat, budaya dan bahasa mereka tersendiri. Beliau berkata demikian pada Majlis Ngiling Tikai Zon Saeh 2022, anjuran Jawatan Kuasa Pembangunan Zon Saeh dan Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak bersama Pusat Khidmat Berkenuk di Dewan Serbaguna Rumah Mentali Saeh Niah Miri. Dalam pada itu, beliau menyeru masyarakat Dayak khususnya di Zon Saeh untuk mencari adat budaya yang lama untuk diketengahkan dan diajarkan kepada generasi muda. Pada majlis itu juga Datuk Rozi menyampaikan geran projek kecil luar bandar berjumlah RM3,000 kepada setiap jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung bagi 20 buah rumah panjang di Zon Saeh, manakala RM20,000 lagi untuk pembangunan di Zon Saeh. Terpaksa menempuh perjalanan berbukit bukau, sempit dan ada masanya menanggung risiko bahaya terlalu lama berada di belakang kenderaan berat bakal berakhir sedikit masa saja lagi. Ini hanya mampu dinikmati dengan siapnya pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo yang dilaksanakan sejak 7 tahun lalu. Wartawan Syarikat Bahrain ada kupasannya. Berisiko memandu terlalu laju, jika memandu terlalu perlahan pula akan menyusahkan pengguna jalan raya yang lain. Inilah dilema yang dialami setiap pemandu yang merentas ke utara negeri ini menggunakan jalan darat. Kena mecut pun saya dapat sebab jalan kecil susah nak memotong lah. Slow pun susah. Ini antara situasi yang dialami pengguna jalan raya utama ke utara Sarawak sejak lebih 60 tahun lepas. Namun, ia dijangka berubah jauh lebih baik dalam tempoh 10 bulan lagi. Sebelum ini untuk bergerak dari Kuching ke Miri mengambil masa lebih kurang 10 ke 12 jam untuk sampai ke destinasi. Namun dengan adanya Pen Borneo ini, berapa pantaskah jarak perjalanan dapat dipendekkan? Jadi, saya naik bas untuk merasai sendiri tempoh perjalanan dari Kuching hingga ke Miri menggunakan laluan Pen Borneo ini sambil tidur. Bagi Menteri Kanan Kerja Raya, Datuk Seri Fadilah Yusof, dengan laluan 4 lorong dan kurang berbukit, sememangnya memberi kelegaan kepada pengguna jalan raya dan ia bakal memberi cabaran baru. Lebih panjang, lebih lurus, cabarannya ialah kelajuan. Orang tak sedar bahawa mereka membawa lebih daripada kelajuan yang ditetapkan. Ini kadang-kadang bila hilang kawalan menyebabkan kemalangan. Dengan kemudahan baru ini, pastinya dapat memendekkan tempoh dan memudahkan perjalanan, tetapi sebagai pengguna haruslah sentiasa mengutamakan keselamatan. It's not just the engineer design better road. We also need to start educate people. Drive safer. Projek jalan mega dan pembangunan di sepanjang Lebuh Raya Pen Borneo ini sudah pastinya menjadi tumpuan rakyat negeri ini. Mau dapat kami mau tempat berhenti ANA lebih banyak pergi di Sarawak. Cadangan yang disuarakan itu telah mendapat respon. Original plan dulu kita minta 6, tapi bajet yang diluluskan hanya 3. Ini peluang yang harus pegiat industri peruncitan rebut. Albinus antara jutaan pengguna jalan raya yang menerima impak daripada pembangunan Lebuh Raya ini dan beliau seperti yang lain tidak menyangka Lebuh Raya Mega ini menjadi kenyataan. Inilah projek bernilai 16.1 bilion ringgit dibina di Sarawak untuk 3 juta rakyat di bumi kenyalang ini. Apakah peranan anda dalam memanfaatkan projek ini? Syarikin Bahrain, RTM. Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA bersama 3 penaja emas Shell, Petronas dan Sarawak Energy Berhad SEB mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Putrajaya semalam.
Kunjungan hormat yang diketuai oleh Presiden FSJA Andy Jong Wan Jun itu bertujuan menjemput Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari bagi menyempurnakan dan menyampaikan anugerah Premier Sarawak sempena Majlis Anugerah Kewartawanan Kenyalang KJA 2022 yang dijadual diadakan pada 9 Disember nanti di Miri. Andy dalam satu kenyataan memberitahu pada kunjungan hormat itu, Premier Sarawak telah menyerahkan cek berjumlah RM100,000 daripada Kerajaan Sarawak yang merupakan penaja utama kepada FSJA dalam majlis berprestij tersebut. Beliau menjelaskan sejak 2015 Kerajaan Sarawak telah membiayai penganjuran tersebut selain 3 penaja emas KJA iaitu Shell, Petronas dan Sarawak Energy Berhad SEB yang terus komited menyokong penganjuran anugerah KJA masing-masing dengan sumbangan berjumlah RM50,000. Andy dalam pada itu menzahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri dan 3 lagi penaja emas atas tajaan bagi anugerah tahun ini dan komited penyokong penganjuran anugerah tersebut. Penyertaan untuk anugerah kewartawanan Kenyalang 2022 akan dibuka pada 1 Julai ini bagi penerbitan bermula 1 September 2021 sehingga 31 Ogos depan. Pada tahun ini, pihak penganjur telah mengambil keputusan menggunakan kaedah borang dalam talian kepada peserta untuk menyertai pertandingan itu. Borang penyertaan dalam talian boleh didapati di laman Sesawang Malaysia Press Institute MPI bermula 1 Julai ini dan tarikh tutup penyertaan adalah pada 9 September depan. Sebanyak 11 kategori dipertandingkan dalam Anugerah Kewartawanan Kenyalang 2022. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak bersama Yayasan Fale semalam telah memeterai kolaborasi strategik ke arah memperkasakan keselamatan kebakaran dalam kalangan komuniti. Menurut kenyataan media jabatan itu, kerjasama tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan program kesedaran keselamatan bagi kanak-kanak. Pengarahnya Datuk Khairuddin Rahman berkata, kerjasama seumpama itu perlu dibentuk agar sumber yang terhad dapat digunakan dengan lebih optimum selaras dengan dasar kebombaan dan penyelamatan negara tahun 2021 hingga 2030. Jelasnya antara dasar tersebut adalah mewujudkan dan memperkasa Community Emergency Response Team (CERT) di kawasan perumahan, permis awam dan swasta. Kolaborasi berkenaan ditandatangani oleh Datuk Khairuddin dan Presiden Yayasan Fale Ijing Lau di Kuching. Sekian berita pagi Sarawak edisi Jumaat 24 Jun. Keluarga Malaysia dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di beritaRTM.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan salam hormat. Assalamualaikum.